Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung buku kita ni buku Qawaid Taranum, kaedah-kaedah taranum, cara berlagu. Membicarakan sistem membaca Quran mengikut kurikulum yang betul, tahsinus shaut, at-tajwid, at-taranum, at-tartil dan fasahah, disusun oleh Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail. Kita sambung pula bagaimana anda menyempurnakan hukum bacaan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, poin dia ada bertajwid pada membaca isti'azah. Seperti yang telah termaklum bahawa membaca isti'azah tu adalah sunat dan digalakkan. Maka ianya perlulah mengikuti kaedah dan sistem yang betul sebagaimana berikut. Pertama, sistem membaca di awal atau di tengah surah. Pertama isti'azah. Lepas tu baru bismillah dah. Awal surah. Awal atau tengah surah dah. Isti'azah, pertama tu isti'azah, lepas tu bismillah, basmalah, lepas tu baca surah ni. Ataupun kaedah kedua yang kata isti'azah, lepas tu basmalah campur dengan surah. Lepas tu yang ketiga isti'azah gabung dengan bismillah, basmalah, lepas tu baca surah ni. Lepas tu isti'azah gabung dengan bismillah, campur surah ni. Gabung tak gabung lah, maksudnya kita sama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kan gitu lah. Min hamdulillah boleh. Boleh tapi maulidnya putus-putus dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nak sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Gitu lah dah. Kalau nak sama tiga-tiga a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Gitu lah dah. Sama-sama tu ya kaedahnya. Ada putus ada sambung dah. Tak apalah gitu dah. Yang kedua, sistem membaca di awal surah Bara'ah. Surah Bara'ah ni, Bara'atun minallah ni, dia tidak baca bismillah, tak boleh baca. Pertama isti'azah tu surah Bara'ah tanpa basmalah lah, pasal memang tak ada basmalah dan Nabi tak boleh baca bismillah. Nabi tak boleh baca bismillah dalam surah Al-Bara'ah, surah Nabi pemutus janji putus dengan kafir lah, habis perjanjian lama puasa puan ni khianat dah. Ataupun ayat perai dah. Yang kedua isti'azah yang ni campur dengan surah Bara'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bara'ah tu sama dengan Bara'atun minallah. Tanpa basmalah lah, tak ada basmalah juga. Apabila membaca di tengah-tengah surah Bara'ah, maka ianya adalah seperti dalam surah juga. Gitu dah. Tengah-tengah surah Bara'ah seolah-olah boleh baca bismillah lagi ni. Tapi start memula tu ni tanpa basmalah dah. Tak tahu lah gitu kan tidak. Kita jadi kalau kita gitulah kaedah wasal dengan sambung lah ni, tak ada gapo dah. Okey, bagaimana anda menyempurnakan hukum bacaan basmalah ni? Bertajwid pada membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, basmalah ni. Seperti yang telah termaklum bahawa membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Membaca di awal lain surah adalah sunat. Ikut mazhab kita ni dah. Membaca di tengah-tengah surah adalah harus. Tengah-tengah surah nak sambung tu harus. Adapun membaca di awal surah Bara'ah maka tidak diharuskan. Baca di awal surah Bara'ah je tak boleh. Tengah-tengah surah Bara'ah ni boleh lagi ayat dia. Pertama, sistem membaca di awal atau di tengah surah. Pertama, basmalah, waqaf, lepas tu surah. Yang kedua, baca basmalah, lepas tu sambung, wasal dengan surah ni. Sambung lah. Macam biasa, macam tadi kita kata dah. Aku baca basmalah seperti baca isti'azah kita bicara di sana lah. Sistem membaca antara dua surah. Pertama akhir surah, lepas tu baca bismillah, waqaf. Berhenti habis surah, bismillah, waqaf, lepas tu baca awal surah. Akhir surah, waqaf berhenti, lepas tu baca bismillah, sambung dengan awal surah dah. Itu tadi lah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu dah, nak sambung tu dah. Yang akhir surah, ni ada juga style sambung belakang dah. Akhir surah, sambung dengan wasal dengan bismillah, sambung dengan awal surah ni.
Ada juga dah. Sambung boleh juga dah. Tapi kau yang molek belakang ni dah. Hak moleknya waqaf belakang dah. Akhir surah sambung dengan basmalah, lepas tu waqaf berhenti, lepas tu awal surah ni. Tapi bahagian ini dilarang tak boleh dah. Akhir surah sambung bismillah. Dah. Lepas tu berhenti waqaf, lepas tu baca awal surah. Ini dilarang dah. Hal lain tu boleh belakang. Yang seterusnya, yang ketiganya, sistem membaca antara surah Al-Anfal dan surah Bara'ah. Disambung dia. Surah Al-Anfal ni Bara'ah ni kita baca bismillah dah. Akhir surah Al-Anfal tu sambung awal Bara'ah tanpa basmalah, tak ada basmalah, lepas tu dia tanpa waqaf dah. Berhenti boleh juga dah. Atau akhir surah Al-Anfal tu waqaf berhenti semata, lepas tu baca awal surah Bara'ah tanpa basmalah. Ketiga, akhir surah Al-Anfal sakatah mata dah. Sakatah maksudnya macam waqaf lah sakatah ni, tapi tahan nafas dah. Lepas tu awal Bara'ah lalu. Okay, bagaimana anda menyempurnakan bacaan izhar? Izhar dah baca terus, nyata dah. Bertajuk pada membaca jenis izhar lah dah. Pertama, izhar halqi, iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf alif, ain, ha, kha, ain ghaina, ha dah. Seperti min al-fishr. Jadi kena jelas min tu dah. Min al-fishr. Kullun amana billah. Jadi kullun tu dipanggil izhar tu jelas, kena bunyi nun lah. Kullun amana billah dan sebagainya. Ni panggil izhar halqi ni, izhar halqi. Yang kedua dipanggil izhar idgham. Izhar masuk dah. Iaitu nun sakinah bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kalimah seperti dunya. Ni asalnya idgham dah. Idgham ma'lunah ke apa dah, tapi disebabkan dia dalam satu kalimah, dia kena terai bunyi izhar dia. Dunya, sinwanun. Sinwanun. Kalau biasanya huruf ya huruf nun waw dengan yun ni, yaumin ni panggil idgham ma'lunah lah dia kata dah. Yang ketiga yang panggil izhar harfi, iaitu ketika bacaan wasal, bacaan bersambung huruf fawatih, sin dan nun pada ayat berikutnya. Jadi izhar harfi, biasanya dia kena yasin tu, kalau nun ataupun huruf baris dua, ia akan jadi idgham ma'lunah lah. Tapi tak baca dia ramai, kena terai dah. Yasin wal Quranil Hakim. Kena terai nun tu dah. Nun mati tu kena terai, atau tanwin kena terai dah. Ni panggil huruf fawatih. Huruf-huruf ni lah, huruf panjang-panjang ni. Sin, nun, dah. Selanjutnya nun wal tak boleh dia masuk bukan nun tak, nun wal qalam wa ma yasturun dah. Maksudnya dia jelas nun terakhir tu. Dipanggil izhar harfi. Izhar tu kerana huruf. Izhar kerana huruf. Dah. Dipanggil izhar harfi dia. Yang ketiga dipanggil izhar qamariyah, iaitu ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf alif, ba, ghain, ha, jin, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim. Seperti al-ardu. Ni kerana ada alif lam. Ni panggil alif lam qamariyah lah. Alif lam qamariyah kan. Kalau kita belajar yang ada huruf-huruf ni, kita kena bunyi lam dah. Al-bahru ke dah. Al-ardu ke. Al-jinnu ke. Al-kawkabu ke dah. Al-fawakihu ke. Jadi al tu lam tu kena bunyi. Al-qalqalah ke. Al-yawma ke dah. Al-ma'lum ke dah. Jadi semua tu kena bunyi huruf-huruf tu dipanggil izhar qamariyah. Yang kelima dipanggil izhar mutlaq, iaitu lam sakinah, lam mati yang terdapat pada kalimah-kalimah isim, fi'il atau huruf. Seperti sultanan wa ja'alna. Ni memang yang kena dipanggil lam tu baris mati dah. Izhar mutlaq lam tu dah. Lam sakinah, lamnya ada baris mati dah. Sultanan wa ja'alna fahal antum dah. Tu mati belaka. Sakinah paling mati dah. Jadi dan sebagainya. Tak kira lah isim ke, fi'il ke atau huruf ke, kalau lam mati tu panggil bunyi terai dah izhar dia. Yang keenam ni izhar syafawi, iaitu ketika mim sakinah, mim mati tu bertemu dengan selain dari mim dan ba. Seperti falahum ajrun alam ta'lam. Jadi
mim mati tu bertemu selain dengan mim dengan ba dah. Dipanggil izhar syafawi dah. Falahum ajrun alam ta'lam dan sebagainya. Ini kena baca terai mim dia, mati tu dia bunyi molek dia. Falahum ajrun alam ta'lam. Setiap izhar tersebut wajib disempurnakan bacaan izharnya. Jelaslah. Izhar ni penjelasan bunyi terai dah. Sebagaimana berikut. Pada bahagian pertama, kedua dan ketiga wajib dijelaskan bunyi nun sakinah. Nun matilah. Tersebut dengan lembut. Tanpa terputus suara dah. Tanpa gunnah, tanpa dengun dan tanpa terkeluar bunyi nun kecil. Kan ada nun kecil lah. Tapi jangan dia terai dah. Pada bahagian keempat dan kelima wajib dijelaskan bunyi lam sakinah tersebut dengan lembut. Tanpa terputus. Lam mati lah kena bunyi terai dah. Tanpa terputus getah, terputus getah. Suara tanpa terkeluar bunyi lam kecil. Kena bunyi nada. Jangan lam kecil kena rasa tak tak silap lam gitulah. Jangan pula jadi apa kata fahal antum tak silap fahal gitu fahal antum nah gitulah dah. Begitu juga dengan nun wal qalam bukan nun tak silap yasin tak silap nah bukan qaqalah ni. Jadi tak ada bunyi gitu. Dia kena terus bunyi terailah. Tak ada bertetok ke apa dah. Pada bahagian ke-6 pula wajib dijelaskan bunyi mim sakinah tersebut dengan lembut tanpa terputus getah suara dan tanpa terkeluar bunyi mim kecil. Jadi falahum tak simak dah falahum ajrun alam ta'lam gitulah dah terai bunyi dah. Jelas bunyinya dah. Bagaimana anda menyempurnakan bacaan idgham? Bertajwid pada membaca jenis idgham pula. Pertama idgham ma'al gunnah, iaitu nun sakinah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya wa minum seperti may yahdillah. Jadi may tu nun tu masuk dalam ya jadi hilang nun lah. Dipanggil idgham masuk dah. Ya wa minum kullu yajri dah. Jadi dan sebagainya tu panggil idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah masuk dengan bunyi dengung dah, dengan bunyi panjang lah. May yahdillah dah. Yang kedua idgham mislaini bi gunnah, iaitu mim sakinah mim mati bertemu mim mutaharrikah. Seperti mim yang berbaris dah. Walahum ma yashtahun. Jadi mim mati jumpa dengan mim dah. Dan sebagainya itu dipanggil idgham mislaini. Idgham mislaini bi gunnah. Idgham mislaini bi gunnah kena dengung sikit dah. Yang ketiganya idgham mutajanisaini bi gunnah. Iaitu ba sakinah bertemu mim mutaharrikah. Seperti arkam ma'ana. Ba tu mati, nah. Jumpa dengan mim yang ada baris. Jadi kena masuk dah. Ba tu macam hilang masuk dalam mim dah. Arkam ma'ana dah. Dan sebagainya. Jadi ba tu masuk dalam mim dipanggil idgham mutajanisaini bi gunnah. Mim ba mati masuk dengan mim berbaris dah. Yang keempatnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah iaitu nun sakinah, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Seperti fa'il lam taf'alu humazatil lumazah. Dan sebagainya lah. Jadi sini fa'il lam tu nun mati berjumpa dengan lam, fa'il lam taf'alu. Dan humazatil lumazah tanwin tu dua bagi dua. Bagi bawah dua jumpa dengan lam, dia kena hilang nun tu. Nun mati tak bunyi dah, dia terus masuk dalam lam dah. Humazatul lumazah. Dia panggil idgham bila gunnah. Kelima idgham mutamathilan bi ghairi gunnah. Dah. Tadi idgham mislain ini idgham mutamathilan bi ghairi gunnah. Iaitu pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj dan sifatnya seperti ba jumpa dengan ba dan tidak boleh dengung dah. Bi ghairi gunnah tidak boleh dengung dah. Idrib bi'asakal hajar. Ba mati jumpa dengan ba dah. Idrib bi'asakal. Jadi bukan panjang lah. Bukan idrib. Bukan tak. Idrib bi'asakal. Tu sambung dah. Lepas tu ta jumpa dengan ta. Ta mati jumpa dengan ta dah. Fama rabihat tijaratuhum dah. Jadi ta mati jumpa dengan ta hidup lah. Fama rabihat tijaratuhum dah. Itu istilahnya da jumpa dengan da dah. Waqad dakhalu da mati tu jumpa dengan dah hidup. Jadi waqad dakhalu tanpa bunyi dengung dah. Bi ghairi gunnah.
Keenam, idgham mutajanisan bi ghairi gunnah. Nah, idgham itu pertemuan dua huruf yang bersamaan pada makhraj tapi berlainan pada sifatnya, seperti ta dengan ta dah. Ta mati jumpa dengan ta dah. Lahammat ta'ifah. Jadi ta'ifah ta mati jumpa dengan ta, sama segi makhraj tempat keluarnya, tempat keluar hurufnya, tapi berlainan sifatnya dah. Jadi lahammat ta'ifah. Jadi mata tu masuk jadi macam gila, masuk dalam ta dah. Lepas tu da dengan ta dah. Laqad taqatta'a dah. Da tu tak bunyi, mungkin laqad dak dah. Laqad taqatta'a. Jadi da tu masuk dalam ta. Da tu masuk dalam ta. Ini dia panggil idgham mutajanisain bi ghairi gunnah dan tidak ada dengung dah. Laqad taqatta'a. Idgham mutajanisain bi ghairi gunnah, idgham mutajanisain bi ghairi gunnah. Gitu boleh tak? Jadi misalnya ni sama-sama mim. Mutajanisain ni sama dipanggil huruf lain tapi tempatnya sama ba dengan mim. Contohnya idgham bila gunnah, nun lam dengan ra dah. Tanwin atau nun mati jumpa lam ra. Utama selain ini bi ghairi gunnah, ba dengan ba, ta sama ta, ta hidup, ta mati hidup, ta mati ta hidup, ba mati ba hidup, da mati da hidup. Idgham mutajanisan bi ghairi gunnah, ta dengan ta contohnya nah. Atau da dengan ta, da dengan ta. Jadi dia ni masuk tanpa gunnah nah. Yang ketujuh ni idgham mutaqaribain ni. Iaitu pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifatnya. Seperti qaf dan kaf. Alam nakhluqukum dah. Jadi hal ni pun kena dengar, kena masuk dah. Jadi bukan nakhluqukum dah lah, dah lah nakhluqukum dah. Jadi hal ni dia masuk qaf ke dalam kaf dah. Jadi nakhluqukum dah. Selagi ba dengan ra maksudnya. Ba dengan ra. Ba dengan ra, lam dengan ra ni, lam dengan ra, bukan ba dengan ra, lam dengan ra dah. Bar rafa'ahu Allah dah. Lam dengan lam mati jumpa dengan ra, bar rafa'ahu Allah. Jadi masuk lam tu masuk dalam ra, pakai tak bunyi tu masuk lam masuk dalam ra dah. Bar rafa'ahu Allah. Ni panggil idgham mutaqaribain ni. Jadi lebih kurang dah. Idgham mutajanisain ni berwarna kalau kira dah. Tapi panggil idgham mutaqaribain ni, qaf dengan kaf, ba dengan ra. Tadi mutajanisain berwarna ta dengan ta, da dengan ta dah. Lepas tu idgham syamsiah dah. Ke-8 ni idgham syamsiah, iaitu alif lam ma'rifah bertemu dengan huruf-huruf ta, sa, sad, ra, ta, dha, za, nun, da, sin, za, zai, sin, lam, seperti at-tayyibu. Jadi ni idgham syamsiah ni panggil alif lam syamsiah lah. Panggil alif lam syamsiah, kita tak bunyi alif lam. Alif lam tu, lam tu masuk dalam huruf selepasnya dah. Tak bunyi dah lam tu dah. Maka tadi kita sebut alif lam idgham. Okey, idgham dah. Izhar panggil dah. Izhar izhar qamariyah panggil dah. Atau alif lam qamariyah lah. Izhar qamariyah contohnya al-ardu, al-bahru, al-fawqa, al-qalqalah kada, al-kawakibu kada, al-kubu. Jadi semua tu ada bunyi lam, lam mati tu je bunyi dah. Idgham syamsiah ni tak bunyi dah. Dia tak bunyi lam tu itu pada huruf selepasnya. Jadi at-tayyibu, as-sabitu dah. Dah. As-salasidu kau gapo dah. At-taibu dah. Jadi semua tu dia tak bunyi alif tu pada huruf selepasnya. Huruf-huruf tersebut lah. Huruf-huruf tersebut dia kena alif lam ma'rifah dia tu hilang lam, bunyi lam dia tu masuk ke dalam huruf selepasnya, dipanggil idgham syamsiah. Setiap idgham tersebut wajib disempurnakan hukum bacaannya sebagaimana berikut. Pada bahagian yang pertama, kedua dan ketiga wajib disempurnakan idghamnya sebagaimana idgham naqis. Bahagian pertama tadilah idgham ma'al gunnah, kedua idgham mislaini bi gunnah dah. Ketiga idgham mutajanisaini bi gunnah, ba dengan mim tu dah. Wajib disempurnakan idghamnya sebagai idgham naqis.
iaitu dipersenyawakan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Masuk dah. Nyawa dah. Senyawa. Dia sampai gunnah. Kena ada dengung dah. Yang tegas. Dalam jangka masa 2 harakat. Kena ada 2 harakat dah. Man yahdillah dah. Kullu yajri. Dia kena bunyi nama sikit. 2 harakat dengung dia dah. Panjang sikit. Walahum ma yasha. Jadi bunyi ni. Arkam ma'na. Gitulah. Dia panggil itu kena ada gunnah, wajib dengan gunnah lah. Wajib dengan 2 harakat. Panjang masuk dia lah. Manakala pada bahagian yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Dah. Jadi hak ni idgham panggil apa? Keempat, kelima, keenam. Ada idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamasilaini bi ghairi gunnah, idgham bijan mutajanisaini bi ghairi gunnah, idgham mutaqaribaini. Idgham syamsiah. Siapa ke-8 dah. Pula wajib disempurnakan idghamnya, wajib masuklah sebagai idgham kamil, idgham sempurna, iaitu dengan dipersenyawakan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan sempurna dan tegas, tasdid tanpa gunnah, tanpa dengung dan tanpa izhar. Tanpa dengung, tanpa izhar. Izhar ni terai bunyi huruf sebelumnya dan ni tak bunyi, pakai masuk terus, hilang lah, macam hilang huruf tu ni, masuk dan dipersenyawakan, disekalikan. Bar rafa'ahu Allah at-tayyibu as-sabituna laqad taqatta'a, gitulah, pakai masuk terus dah. Macam hilang huruf tu masuk dalam huruf kedua dah. Okey, itu dipanggil idgham lah. Menyempurnakan bacaan idgham. Bagaimana anda menyempurnakan bacaan ikhfa? Ikhfa ni susut sikit dah. Ikhfa pula. Bertajwid pada membaca jenis ikhfa. Pertama, ikhfa hakiki, iaitu nun sakinah, nun mati atau tanwin. Ada bagi 2 lah. Bagi depan ke, bagi atas ke, bagi bawah ke. Dibagi 2, tanwin bertemu dengan huruf-huruf sin, ta, jin, zai, sad, da, qaf, kaf, fa, sa, qaf. Itu da, ta, za, shin, za. Jadi ikhfa hakiki. Kaf lagi ada. Ada kaf. Bukan ada qaf 2 kali. Tak apalah dah. Jadi hak tu panggil huruf-huruf ikhfa. Satu jeza saddaqa fasiqda tazin shazza dah. Awak dulu ngapa gitu lah dah. Satu jeza saddaqa fasiqda tazin shazza dah. Tu cara ngapa tu lah. Tak suruh ingat huruf-huruf yang panggil ikhfa hakiki dah. Seperti an salamun alaikum. Jadi nun mati jumpa dengan sin tu, nun tu kena susuk dah, an salamun alaikum layalin sawiya, din sawiya dan sebagainya. Tu contoh-contoh ikhfa. Dia panggil ikhfa hakiki, kena susuk secara hakiki. Secara sebenarnya susuk, tak bunyi mana dah, nun tu tidak terai dah. Tergantung-gantung dah ikhfa susuk. Yang kedua dipanggil ikhfa syafawi dah, iaitu mim sakinah, mim mati bertemu dengan huruf ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba seperti tarmihim bihijarah dan sebagainya. Tarmihim bihijarah. Mim tu bukan bunyi malik. Tarmihim dia atas tago dah. Ada kita dengar juga ustaz-ustaz dulu dia kata macam ada sebutir berah nak di bibir kita. Tarmihim bihijarah dah. Di mim tu dia tidak terem mim dia dah. Susuk sikit mim dia dah. Tarmihim bihijarah dah dan sebagainya. Jadi bukan tarmihim bihijarah, bukan dah. Tarmihim bihijarah atas tago dah. Bukan molek bukan bunyi terem mim dia dah. Ni panggil ikhfa syafawi. Yang ketiganya panggil iqlab. Iqlab iaitu nun sakinah, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian ianya ditukarkan kepada bunyi mim untuk diikhfakan di samping huruf ba tersebut, seperti mim ba'di zalik dan sebagainya. Jadi sekarang ini susuk bukan susuk mim, dia susuk nun. Nun tu susuk masuk dalam mim dah, hilang nun tu jadi mim dah. Ni dipanggil iqlab. Tanwin dan huruf nun mati berjumpa dengan ba dah. Jadi kena bunyi mim, tak bunyi nun dah. Nun mati tak hilang, dia susuk di bawah, dia jadi mim dah. Mim ba'di zalik. Ni terailah. Ini
Terang huruf syafawi tu mim, ni huruf nun dia, nun mati dah. Jadi dia ni jadi terang sebut mim dah. Jadi hilang dah nun dah. Nun tu kena susuk dah. Jadi mim ba'di zalik dan sebagainya. Pada bahagian yang pertama hendaklah diikhfakan nun sakinah. Bahagian pertama tadi iaitu dia panggil ikhfa hakiki dah. Nun mati tu ikhfa. Sakinah atau tanwin di samping dengun yang sempurna. Dengun juga kena dengun lah, kena panjang dah. Tanpa mengangkat bahagian-bahagian lidah ke langitnya. Jadi ia atas taga dah. Bukan atas langit lah lidahnya. Sebelum menyebut huruf isti'la, hendaklah ditebalkan, manakala yang lainnya hendaklah ditipiskan. Jadi huruf isti'la ni kita baca dulu mana dah. Ada huruf yang tebal sikit. Mana tu tu. Jadi ni ya tebal lah sikit dah. Lepas tu huruf lain tu kena nipis gitulah dah. Jadi ya atas taga lah kena bunyi dengung. Dengung tu lama sikit. Ikhfa tu bukan pendek dah. Ikhfa tu panjang sikit. Dua harakat gitulah lebih kurang dah. Manakala pada bahagian kedua dan ketiga pula, kedua ketiga tadi iaitu ikhfa syafawi dan iqlaq tadi. Pula hendaklah diikhfakan mim sakinah. Di samping dengung yang diringankan dua bibir mulut. Sebelum menyebut huruf ba tersebut dah. Jadi kena kena itulah kena dengung dah. Kena ikhfa dah, kena dengung kata dah. Gitulah dipanggil hukum ikhfa syafawi dan iqlaq. Okey, bagaimana anda menyempurnakan bacaan qalqalah? Qalqalah ni nah. Qalqalah pula kita akan baca dah. Bertajwid pada membaca huruf-huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, da. Qalqalah ni berdetak, bunyi detak. Pertama qalqalah sughra, iaitu mana-mana huruf qalqalah sakin yang matilah nak, yang diwasalkan, yang disambungkan bacaannya, hendaklah dibunyikan detakannya yang ringan dan lembut. Seperti afatatma'una min qablikum dan sebagainya. Jadi dia bunyi lembut, tidak kerah dah. Dia detak bunyi tapi tidak kuat dah. Yang kedua dipanggil qalqalah kubra, iaitu mana-mana huruf qalqalah yang disakinkan, dimatikan ketika waqaf. Ketika waqaf lah. Hendaklah dibunyikan, ditekannya dengan lebih nyata dan lebih jelas, seperti min khalaq. Dia bunyi kuat sikit, min khalaq fil bilad. Jadi bunyi kuat berbanding dengan tengah-tengah ayat dah. Tengah-tengah huruf. Ini min qablikum sikit dah. Afatatma'una gitu dah. Ini min khalaq, dia kuat sikit. Fil bilad, dia bunyi kuat sikit dah. Yang ketiga je qalqalah akbar, iaitu mana-mana huruf qalqalah, huruf yang berdetak ni yang diwaqafkan dalam keadaan bertasydid. Dalam keadaan ada huruf tasydid dah, ada huruf tanda sabdu tu dah. Maka hendaklah dibunyikan detakannya lebih tegas, lebih keras. Seperti abi lahabi wa tabb. Nah, dia kena kuat ni. Wa tabb. Ba tu kena yo pasal ada tasydid ni. Qaluhul haqq. Jadi kena bunyi tu kuat sikit sebabnya ada tasydid, ada sabdu ni dan sebagainya. Itu panggil qalqalah akbar. Dia bukan sughra dengan kubra saja. Sughra, kubra dan akbar. Nah, ada tiga jenisnya. Okay, bagaimana anda menyempurnakan bacaan lam jalalah, lam jalalah dah. Bertajwid pada membaca lam jalalah. Masuk kita tengok dah. Pertama hendaklah ditaqliskan, yakni ditebalkan bacaannya jika ianya didahului oleh baris fathah atau dhammah. Seperti waqalallahu. Jadi baca Allah gitu dah, bukan la gitu dah. Waqalallahu dah. Ni panggil lam jalalah, Allah lah, Allah. Jalalah ni Allahu jalalahu dah. Jadi lafaz Allah lah, lam jalalah tu dah. Waqalallahu dah. Wastaghfirullahu dah. Jadi dia tebal ni, taghlis tebal bacaan dia ni. Waqalallahu wastaghfirullahu wastaghfirullah dan sebagainya. Kedua hendaklah ditarqiqkan, yakni ditipiskan. Tarqiq ni tipis. Taghlis tu tebal dah.
Ini nipis pula. Yang kedua, dia hendak ditarqiqkan, ditipiskan bacaannya jika ianya didahului oleh baris kasrah. Seperti wastaghfirillah, alhamdulillahi dan sebagainya. Ni panggil tarqiq, bacaannya jadi tipis dah. Wastaghfirillah, alhamdulillahi, jadi la bukan la dah. Tadi waqalallahu dah, tebal dah gitu. Itu dipanggil lam jallalah. Bagaimana anda menyempurnakan bacaan hukum ra? Hukum ra bertajwid pada membaca hukum ra, tarqiq dan tafkhim. Jadi pertama hendaklah ditarqiqkan, ditipiskan bacaannya ketika berbaris kasrah, baris bawah. Seperti wafir riqabi. Wafir riqabi. Jadi itu tidak tebal mana. Wafir riqabi. Jadi bagi bawah depan ra tu, huruf ra tu dibaca nipis. Wafir riqabi, tidak tebal sangat. Ni panggil tarqiq lah, tipis bacaan dia ra tu. Ketika sakin mati yang didahului oleh baris kasrah, seperti fi miryatin. Jadi hak ni apa? Tarqiq juga, iaitu baca tak tebal mana dah. Fi miryatin dan sebagainya. Jika sakin mati yang didahului oleh huruf ya, sakin ya mati dah. Contohnya syai'in qadir. Tu dah. Jadi syai'in qadir. Jadi ra tu ya, sebelum ra mati tu nak berhenti, jadi dia nak mati huruf ra tu, tapi ada huruf ya sebelum dia dah. Jadi dia kena lembut juga dah. Syai'in qadir. Biyadikal khair. Jadi tidak tebal sangat ra tu, bacaannya tidak tebal, dipanggil tarqiq ketika itu, sebabnya ada yang mati sebelum huruf ra yang dimatikan nak berhenti dah. Dan sebagainya. Ketika sakin, ketika mati yang didahului oleh huruf sakin selain dari huruf ya, yang mana huruf tersebut juga didahului oleh kasrah. Seperti allamakumus sihr. Jadi hak tu pun tak tebal ra dah. Allamakumus sihr. Jadi sebelum dia tu, sebelum ha mati tu, ha tu huruf mati, ra pun mati juga, kita nak berhenti dah. Jadi sin tu huruf bawah, jadi sihr. Jadi tak tebal dah. Allamakumus sihr. Ahlal zikr. Jadi zikr tu kaf tu mati, dan za sebelum huruf kaf yang mati tu, huruf za tu dia bagi bawah. Dia ra pun mati, jadi ahlal zikr. Dia panggil tarqiq, dia nipis. Ra tu tak tebal dah. Ni panggil tarqiq. Tarqiq nipis bacaannya. Yang kedua hendaklah ditafkhimkan, ditebalkan bacaannya. Tafkhim ni panggil tebal bacaan ra dia tu. Tafkhimkan, ditebalkan bacaannya ketika mana? Ketika berbaris fathah, seperti kiramin. Kiram. Jadi ra tu bagi atas, jadi kiramin. Jadi kiramin bararah. Jadi ra tu tebal berbanding dengan ra bagi bawah, riqab. Wafir riqab tu tebal mana? Ni kiramin bararah. Jadi tebal sikit bacaan dia. Tafkhim untuk ra tu dah, kerana dia bagi atas. Syarrayyarah. Jadi kena tebal belakang ra tu, dia panggil tafkhim. Yang ketiganya, keduanya ketika berbaris dhammah, seperti bagi depan tebal sikit berbanding bagi bawah dia. Ruhama bainahum khairum min alf. Jadi ra tu, ra bagi depan kena tebal. Ruhama, jadi tebal lah berbanding riqab tu lembut sikit dia ra tu ya. Ini tafkhim, tebal dia. Ruhama bainahum khairum min alf. Gitu dipanggil berbaris dhammah. Ketika sakin, ketika mati yang didahului oleh fathah, seperti wa ila rabbika farghab. Jadi far tu kena tebal sikit. Farghab. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya huruf bagi atas. Farghab. Kalau tadi fafir riqab tu kena lembut ra tu, sebab dia bagi bawah ni bagi atas. Farghab. Jadi bagi atas dia kena tebal ra tu. Dia panggil tafkhim. Ketika sakin yang didahului oleh dhammah, seperti wa ilaihi turja'un. Jadi bagi dhammah mati, sakin mati, turja'un. Jadi kena tebal sikit ra tur, yang bunyi kuat sikitlah. Turja'un. Yang
1, 2, 3, 4, kelima. Ketika sakin, ketika mati yang didahului oleh huruf sakin selain daripada huruf ya, yang dihubungi oleh baris dhammah, baris depan atau fathah bahagian atas, seperti la fi khusr. Jadi khusr tu baris depan sebelum mati, khusr. Jadi kuat sikit. Hak nipis ni tadi kita kata ahla dzikr, allamakumus sihr atau seluruh. Ini la fi khusr, ini kena kuat bunyi ra dah. Ni takhfif kerana selain daripada huruf ya lah. Dia bukan ada huruf ya. Dan lepas tu huruf mati tu baris dhammah atau fathah sebelum huruf mati sin. Jadi khusra tu kha tu huruf baris depan, jadi bukan baris bawah, dia jadi tebal lah khusra. Kalau sihr lembut sikit ni sihr. Ni khusra kena bunyi kuat sikit ra dah. Dipanggil takhfif. Min alfi syahr. Dia bunyi syahr. Tadi ahla dzikr seluruh al'alakum as-sihr. Ra tu bunyi nipis ada. Ni kena bunyi kuat ada. Alfi syahr. La fi khusr. Kena bunyi kuat ra dah. Pada berhenti kena bunyi tebal sikit ra dah. Yang seterusnya ha ni ke berapa ni? Keenam ha. Ketika sakin mati yang didahului oleh kasrah. Arid seperti kasrah arid ni gini lah. Contohnya kata lima nirtada. Ni kena tebal. Lima nirtada. Walaupun baris bawah. Tapi dia ni kasrah arid ni huruf sebelum dia dah. Huruf sebelum dia tu baris di bawah. Lepas tu dia sebenarnya dia panggil hamzah wasal situ kan. Macam irtada asal dia dah. Kalau kita sambung jadi lima nirtada. Lima nirtada. Tu kena baca tebal roh dah. Lima nirtada. Sebab dia bagi bawah dia ni bukan macam wafir riqab ni. Wafir riqab tu riqab tu lembut. Wafir riqab ni lima nirtada ni sebab dia bukanlah alif lam syamsiah macam tadi dia. Wafir riqab tu alif lam syamsiah ni dah. Ra ni dia sambung dahului oleh kasrah arid ni panggil dia. Kasrah arid yang terai lah tak? Amir tab. Asalnya irtabu dah. Jadi sambung jadi amir tabu dah. Amir tabu kena terai ra tu. Amir tabu dan sebagainya. Dipanggil kasrah arid dah. Ni kena ra kena tebal. Lima nirtada dah. Yang ketiga, yang seterusnya yang ketujuh. Kha yang ketujuh. Ketika sakin mati tu yang dilahului oleh kasrah asli. Tetapi ianya dihubungi oleh huruf isti'la. Seperti fi qirtasin. Fi qirtasin. Jadi huruf ni huruf tebal qaf ni. Huruf isti'la lah, huruf tebal qaf. Jadi asal dia tak jadi lembut lah disebabkan dia asalnya fi riqab ke gapo dia lembut dah. Qadir gapo dia. Jadi dia seluruh huruf ra mati tu yang huruf tebal, huruf isti'la, dia jadi kita baca tebal ra tu. Jadi fi qirtas labil mirsad. Mi tu tebal juga. Labil mirsad. Ra apa jadi tebal mirsad. Jadi bukan bunyi lembut lah. Sebab huruf sebelumnya tebal isti'la. Jadi ni pun panggil tafkhim tebal huruf ra dia dah. Ketiga, harus dua wajah. Tarqiq pun boleh atau tafkhim boleh. Ada tempat-tempat tu ra ni boleh tebal boleh nipis lah. Tarqiq pun boleh nipis, tafkhim pun tebal boleh. Pertama ketika ayat ianya sakin yang didahului oleh kasrah asli. Dia mati tapi dia di bawah baris sebelah hurufnya bawah baris asli lah. Tapi dihubungi oleh huruf isti'la. Sambung ni huruf tebal yang berbaris kasrah. Seperti contohnya kullu firqin. Ya, fa tu huruf lembut benarnya. Fa tu huruf bukan isti'la, bukan huruf tebal lah, tapi disambungnya selepas dia tu ra tu ada qaf. Jadi bila baca lembut boleh, kullu firqin boleh, nak baca tebal boleh, kullu firqin qad tawdi. Kullu firqin qad tawdil azim. Baca tebal ra boleh, baca tafkhim pun ra pun boleh. Ni dipanggil tarqiq pun boleh nipis, tebal boleh. Tafkhim boleh kerana ra tu walaupun sebelumnya huruf lembut, tapi selepas dia qaf tu huruf tebal, ia boleh tebalnya. Firqin boleh, firqin boleh lah. Ya ba yang kedua dah. Harus dua wajah, boleh tarqiq boleh, nipis boleh, tafkhim boleh, iaitu ketika ianya sakin yang didahului oleh huruf isti'la.
Sakin yang mana dihubungi oleh huruf yang berbaris kasrah. Seperti mulku Misr. Jadi mi itu huruf tebal, ra as. Jadi dia sambung dah. Lembut boleh sok pun nipis dah. Aina. Ainal qitr. Qaf. Dia kata qaf tu huruf tebal dah. Tapi sambung ta terlembut kan dah. Jadi dia boleh tebal boleh, nipis boleh. Jadi sini boleh baca mulku Misr. Lembut boleh, mulku Misr boleh dah. Ainal qitr boleh, ainal qitr tebal sikit dah boleh dah. Tu dipanggil boleh taqqiq dan boleh tafkhim. Jadi didahului oleh huruf isti'la tebal sakin, yang mana dihubungi oleh huruf yang berbaris kasrah. Jadi bagi bawah kasrah sebelum tu huruf tebal. Jadi lepas dia walaupun tidak huruf tebal pun dia akan jadi boleh tebal, boleh nipis lah ra tu dah. Yang kata dia kata boleh dua wajah ni, boleh tafkhim boleh, tarqiq boleh, tarqiq yang nipis boleh, tafkhim yang tebal boleh. Ketika kalimah asalnya didahului oleh huruf ya, seperti wal laili idza yasra. Yasra. Jadi hak ni boleh tebal boleh, nipis boleh. Wal laili idza yasra boleh juga. Wal laili idza yasra. Nipis boleh juga. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Dah. Wa nuzur tu dia apa? Huruf ya kan. Ketika kalimah asalnya dihubungi oleh huruf ya, seperti wal laili idza yasra. Ni azabi wa nuzur. Tak tahulah ni gana, tapi ra ni wa nuzur tu dia boleh tebal dan boleh nipis dah. Tarqiq boleh, tafkhim boleh. Fa kaifa kana azabi wa nuzur boleh, wa nuzur pun boleh dah. Tebal sikit boleh dah. Tak apalah, tu dipanggil tarqiq dan tafhim dia. Okey. Baca lagi kau. Rumah ni panjang pula kita ni. Huruf mat. Sambunglah lagi dah rumah. Bagaimana anda menyempurnakan bacaan hukum-hukum mat? Bertajwid pada membaca jenis-jenis hukum mat asli. Pertama, wajib dibaca dua harakat pada mat asli, iaitu ketika huruf mat alif waw ya yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Hamzah atau sukun, atau jumpa hamzah atau huruf sukun mati, seperti wama qala. Jadi kena dua harakat lah. Jadi wama qala isbiru wastaghfiri dan sebagainya tu panggil mat apa wajib dengan dua harakat lah dah. Mat asli panggil mat asli dah. Yang kedua, wajib dibaca dua harakat pada mat badal. Tadi mat asli ni mat badal pula, iaitu ketika huruf mat didahului oleh hamzah. Seperti amanu. Jadi hamzah dulu baru jumpa dengan alif. Jadi amanu. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Ita az-zakah. Tadi hamzah ada dah. Ita az-zakah. Ita dah alif hamzah jumpa dengan ya. Hamzah baris bawah tu jumpa dengan ya. Hamzah baris depan jumpa dengan waw. Utiya dah. Hamzah bagi atas jumpa dengan alif, jadi amanu dah. Ni panggil mat badal. Wajib juga baca dua harakat. Ketiga, wajib dibaca dua harakat pada mat iwad, iaitu ketika waqaf pada akhir kalimah yang berbaris dua di atas. Ini fathatain seperti saffan saffa dah. Saffan saffa tu dia kena yang asal bagi dua. Dah, iwad ni asalnya berbaris dua dah. Tapi kita mati, akhir kalimah mati, dia kena baca satu baris lah. Nah. Tapi baca satu baris dengan dua harakat dah. Dia baca dua harakat. Saffan saffa, sami'an basira. Dua harakat ra tu, basira dah, dua harakat. Ni panggil ma'iwad, dipanggil ma'iwad dah. Kecuali kalimah berakhirnya ta marbutah, maka hendaklah diwaqafkan dengan hak sakinah, seperti ni tak boleh bunyi lah, ni tak ada hamzah pun dah, tak ada alif pun, tak ada huruf mat dah. Jadi mutahharah, kena begitu ni berarti dah. Mutahharah.
ni kita ada lah mutaharatan ke mutaharata ada lah mutaharah dah. Ta marbutah ni dipanggil ta marbutah. Ta ya tutup ta tutup ni. Keempat, wajib dibaca dua harkah pada maksilah qasirah. Maksilah qasirah iaitu ketika bacaan wasal, bacaan bersambung pada hak dhamir, hak kata ganti nama tu tak? Yang berbaris kasrah baris bawah atau dhammah baris depan yang terletak antara dua huruf yang berbaris dan ianya tidak bertemu dengan hamzah. Tak ada huruf hamzah lah. Seperti bi'ahdihi minallah. Jadi ia ada dhamir dia, ha tu tak? Asalnya seorang kita bi'ahdihi gitulah, tapi dibaca Quran ni kena dia panjang dah. Domain ni walaupun tak ada sebenarnya tak ada ya, tapi kena baca panjang. Oleh sebab itu dia bubuh ya bebek ya kecil tu dah. Supaya orang kita baca panjang Quran tulis gitulah. Dari segi bahasa Arab ni tak mesti panjang tu kan. Kalau tidak ngaji tajwid Quran, tapi sini kena baca panjang. Bi'ahdihi minallah. Dia panggil maksilah qasirah. Kitabahu biyaminih. Hu tu. Kitabahu biyaminih. Buku-bukunya dengan tangan kanannya dah. Domain tu. Kitabahu biyaminih. Jadi, hu tu kena panjang dua harakat. Dipanggil wajib baca dua harakat pada maksilah qasirah. Dan tidak ada hamzah lepasnya lah. Tak ada hamzah dipanggil maksilah qasirah. Wajib dibaca dua harakat pada mak tamkin. Iaitu ketika huruf ya kasrah yang bertasydid bertemu dengan huruf ya sakinah dalam satu kalimah. Seperti wa idza huyitum bitahiyyah dan sebagainya. Jadi ya je pun ya dah. Ya hidup kasrah bagi bawah bertasydid pula dah. Bertemu dengan ya sakinah yang mati dalam satu kalimah. Jadi hak ni wajib baca dua harkah dan dipanggil mat tamkin. Hak ni panggil mat tamkin. Ya tasydid tu berbaris bawah bertemu dengan ya mati panggil ya mati ya sakinah. Ni panggil mat tamkin. Wajib juga baca dua harkah. Fa idza huyitum bi tahiyyah dan sebagainya. Rasa panjang kali tu. Banyak lagi mak ni banyak. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Kita sambung lagi bab mak ni lepas ni. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.